Berehat, salam perjuangan, salam reformasi saya ucapkan kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton saya pada malam ini. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya, di channel-channel saya hari ini. Alhamdulillah, kepada yang komen, kepada yang like, kepada yang bersama dengan yang subscribe di saya punya channel YouTube saya. Terima kasih saya ucapkan. Mohon rakan-rakan semua yang menonton saya di YouTube, kalau belum subscribe lagi, boleh subscribe. Alhamdulillah, kita telah mencapai 30,000 subscriber di YouTube kita. Alhamdulillah, walaupun kita baru je buka, kurang daripada 4 bulan, 3, 4, 5 bulan macam itulah. Saya pun tak ingat bila saya buka YouTube saya. Kita baru buka YouTube saya, channel saya, dan Alhamdulillah kita telah mendapat 30,000 subscribers. Dan juga pengumuman channel terbaru kita, saya adalah Suara Kita 2020. Kalau boleh search Suara Kita 2020, dalam itu konten-konten yang bukan setakat konten saya, kita letakkan konten-konten politik yang lain. Sebab saya rasa ramai juga yang bertanya berkenaan dengan konten-konten yang ada selain daripada saya punya live dan sebagainya kan. So kita letakkan daripada pelbagai sudut sebenarnya, malah daripada parlimen sendiri pun kita letakkan, dan boleh juga subscribe dekat situ. Terima kasih kepada follower saya di YouTube, Facebook dan juga Twitter. Sekarang ini Twitter pun dah mula berkembang, Alhamdulillah. Dan penting untuk kita nak masuk ke social media, bukan nak glamour, tetapi kalau suka atau tidak, kita kena penetrate pelbagai platform sekarang ini untuk kita nak mencapai dan menyampaikan maklumat kita kepada rakyat sebenarnya, kerana kita tidak ada media lain yang boleh sampai kepada rakyat. Inilah satu-satunya media yang kita ada. Dan saya dalam misi nak mencapai 100,000 follower di Facebook saya. Sekarang ini saya sudah ada lebih kurang dalam 95,000 follower kalau tak silap saya di Facebook saya. Alhamdulillah, terima kasih yang menjadi follower saya di Facebook. 95,000, lebih kurang dalam 50,000 like. Dan daripada situ kita berharap bahawa ada tambahan lagi follow. Bukan apa, jadi kita menyampaikan kepada orang yang nak mendengar, yang kita nak sampaikan, supaya mereka lebih mengetahui tentang apa yang kita punya maklumat yang kita nak sampaikan. Alhamdulillah, kita ada 95,610 orang follower dan 50,000 total likes, menjadikan kita punya total likes dan follower kita lebih kurang 150 lebih ribu orang. Terima kasih. Dan kita akan tambahkan lagi hopefully, dan kita dengan cara kita, tuan-tuan dan perempuan ni, share dengan cara tuan-tuan dan perempuan share dekat group, share dekat WhatsApp, share dekat platform-platform lain, retweet contohnya, dan share saya punya live dekat YouTube, Facebook, YouTube saya, maka kita boleh menyampaikan maklumat-maklumat yang ada. Dan saya galakkan kawan-kawan semua untuk buat lagi live seumpama ini. Kalau kita tengok sekarang ini yang buat, kita ada channel Pak Mustafa Mansur, please follow beliau. Kita ada Said Badli Shah dekat YouTube. Cari Said Badli Shah ni, dia punya konten dia benda hampir sama, tetapi cara mereka bawa ni dia politik. Tetapi cara mereka bawakan cerita-cerita ni dalam konteks dan dalam kaedah yang berbeza, supaya dia ada kepelbagaian. Mungkin ada orang suka dengar yang fakta, ada orang tak suka dengar fakta, ada orang suka dengar saya bercerita, ada orang tak suka dengar saya bercerita kan, ada orang suka buat lawak. Saya mungkin tak pandai nak buat lawak macam Syed. Syed dia pandai buat lawak. Jadi mungkin adik suka yang macam tu. Dan kadang-kadang orang ni pelbagai. Kadang kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Satu benda saya nak bagi tahu, saya tak boleh nak puaskan hati semua orang. Kalau saya kata ada orang komplain, apa je saya cakap, akan ada orang komplain. Kalau saya tak buat pun orang komplain, saya buat pun orang komplain. So baik saya buat. Betul tak? Kalau saya nak fikirkan orang komplain ni, pelbagai pihak, pelbagai sudut, pelbagai cara orang komplain. Dia berbeza komplain dengan kritikan membina. Kritikan membina ni dia kata, Iswardi, kalau aku punya kamera ni kau buat macam ni, kalau aku punya suara, kalau fakta ni kau tambah ni. Itu terima kasih kita ucapkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang juga memberi kritikan membina. Tapi kalau kritikan tu setakat nak condemn kita, nak kata macam tu, macam ni, nak kata tak puas hati, kau tak boleh cakap macam ni, cakap yang tu. Pertama sekali saya kata saya tak dibayar oleh sesiapa. Saya bercakap apa yang saya rasa. Kedua, saya nak bagi tahu saya hanyalah ahli Parti Keadilan Rakyat biasa. Apa sahaja saya cakap tidak mewakili apa yang
pendirian Parti Keadilan. Dan kalaupun apa yang saya cakap tidak akan merubah apa-apa pendirian Parti Keadilan. Jadi kadang-kadang saya pun pelik, apa hal orang macam rasa terancam dengan apa yang Iswardi cakap. Saya bukannya pimpinan tertinggi, saya bukannya YB, saya tidak memegang apa-apa jawatan. Jadi saya pelik bila saya bercakap, ada yang kata, oh nanti tak boleh cakap macam tu Iswardi, kalau kau cakap nanti orang parti ni akan cakap macam tu, orang ni macam kata YB ni akan cakap macam tu. Saya kata kenapa nak risau sangat apa yang saya cakap? Sebab apa yang saya cakap kebanyakannya adalah apa yang orang bawah rasa. Dan the moment kita sekat apa yang orang bawah rasa, the moment itu kita sebenarnya deny dan juga menutup apa yang sebenarnya berlaku on the ground. Ya, apa yang berlaku on the ground. Tuan-tuan dan puan-puan, dia simple je. Saya mulakan channel ini ini luahan perasaan. Saya mulakan channel ini dalam keadaan saya tidak ada apa-apa. Saya bermula dengan inisiatif saya sendiri, kehendak saya sendiri, rasa tanggungjawab saya sendiri tanpa ada arahan daripada sesiapa. Tak ada parti kata Iswardi kau kena buat live macam ni. Tak ada orang kata Iswardi okey ni orang ni Iswardi saya dermakan kamu mic ni saya beli sendiri tuan-tuan. Laptop ni pun alhamdulillah kita beli sendiri. Tak ada siapa bagi saya apa-apa peruntukan apa-apa pun. Bagi gaji bulan ke, bukan nak minta lepas ni Iswardi nak minta gaji bulan, tak. Meaning to say, whatever I'm going to say is up to me, up to my conscience, up to apa yang my understanding and the facts yang saya nak sampaikan. And minta maaf saya kata, I don't have any filters. You salah. You betul. Whatever your political agenda is your political agenda. Kalau you rasa what I say is against your political agenda, then create your own life and create your own crowd dan create your own perception. Saya selalu cakap benda ni. Politik is about perception. It's about how you create the perception. Bagaimana kita nak bina persepsi tersebut. And kalau kita gagal manage the perception, this is where you fail. You ada jabatan penerangan pula. You ada bahagian komunikasi, bahagian penerangan itu, penerangan ini, dana itu, dana ini, duit itu, duit ini. Tapi kenapa gagal? So then you shouldn't shoot down orang macam kita orang ni yang tak ada dapat apa-apa dana daripada you all. Apa yang you shoot down adalah penerangan you all yang gagal. Komunikasi you all yang gagal. Orang macam you have to manage your own. Jangan dok blame orang kat luar ni buat kerja. Tetapi meaning to say, kalau you tak boleh manage the perception, you are the one who's doing wrong. Kenapa nak bantai orang luar? You yang kena bantai diri you sendiri. Minta maaf kalau saya filter apa yang saya cakap dalam live saya, dia dah tak jadi live yang sepatutnya orang nak dengar. Dia jadi macam satu warta berita lah. Warta berita pula ditentukan oleh editor apa nak cakap, apa yang tak boleh cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita menyampaikan berita jam 10.18. Esok akan berlaku satu majlis potong riben oleh YB ABC. Semalam majlis potong ayam oleh YB DEF. Kalau kita nak berita, kita baca berita lah. Tak payahlah kita buat macam ni. This is a platform di mana kita buat analisa, kita bagi pendapat, kita baca, kita analyse dan kita rungkaikan. Sama ada orang nak terima, tak boleh terima, orang terasa, orang rasa macam tergugat. Bagi saya itu pandangan dan pendirian masing-masing. Dan kalau rasa saya salah, buatlah satu live dan buat penerangan tentang apa yang saya cakap tersebut salah. Saya tak claim saya betul semua. Ini saya satu lagi kita semua kena faham. Saya tak claim saya betul semua dan saya tak claim saya tahu semua. Dan banyak benda yang saya cakapkan, ada lagi banyak benda yang saya tak cakapkan. Kerana dia jadi taktik dan maklumat yang saya tak boleh nak sampaikan. Dan kalau maklumat ada setengah benda yang saya tahu saya tak sampaikan dalam live, tetapi orang tahu juga. Yang tu tidak ada kena-mengena dengan, bukan saya yang sampaikan. Boleh cek dalam live-live saya. Saya bagi contoh, YB Fakrul Razi, saya tahu tentang beliau telah dikaitkan dengan PKR. Saya tahu even before kejadian viral yang dia punya keahlian itu tersebar sebenarnya. Saya dah tahu. Dan maklumat sebenar bukan beliau yang mendaftarkan. Dia tidak pernah mendaftarkan diri dia jadi ahli PKR. Dia tak pernah menyuruh orang mendaftarkan diri dia jadi ahli PKR. Dan ini adalah yang sebenarnya. Ini hakikat. Siapa mendaftarkan, kita tak tahu. Dia pun tak tahu.
Dia sendiri cakap dia tak tahu. Wallahi dia kata dia tak tahu. Tetapi since dah berlaku, benda tu dah berlaku dan dia dah jadi viral, dan yang memviralkan tu bukan saya, orang lain. Jadi my point is this, yang terasa hati ni kenapa? Okey, habis kita kat situ. Hari ini kita akan membicarakan beberapa perkara. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang parlimen. Keputusan hari ini 107, 108 jadi 107, 107 jadi 106. Ada yang bertanya kepada saya, Iswardi, boleh ke meluluskan undang-undang undang-undang bajet ni sedangkan tak cukup 112? Bukan kita perlu majoriti 112 ke untuk kita nak meluluskan undang-undang? Saya tahu ramai yang dah tahu, tapi mungkin ramai yang tak tahu juga. Jadi kita bagi tahu hari ini. Kemudian dia kata, nampak Iswardi, engkau dah kalah sekarang ini. Mana Anwar kata dia ada formidable, orang kata majority dan sebagainya. Kat mana dia punya majority tu? Bla 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 sebagainya. Sekarang ni engkau dah kalah. Sekarang ni mengaku je lah bahawa Pakatan Harapan dah kalah. Habislah engkau orang, habislah kali ini. Berkecai lah. Dan suatu dengannya kan. Jadi dia macam-macam sebenarnya yang kita boleh ceritakan. Dan benda tu saya akan ceritakan malam ini. Alhamdulillah. Hari ini, sebagaimana kita ketahui, sebanyak 27 perkara akan dibincangkan dan dibahaskan serta diundi sepanjang 10 hari ini, dan saya rasa 4 atau 5 telah diundi, di mana semuanya telah dimenangi oleh Perikatan Nasional pada hari ini. Dan kalau kita tengok daripada segi undian tersebut, kita dapati bahawa semuanya tidak melebihi 112 undi. So adakah maksudnya benda itu bermaksud sekarang ini kerajaan tidak boleh meluluskan? Dia macam ni dia majoriti kepada siapa yang hadir. Ini kita kena faham dalam kaedah untuk menentukan kelulusan satu orang undang-undang, RUU ataupun satu usul adalah majoriti kepada yang hadir. So yang tak hadir tu tak dikira. Okey, yang tak hadir tu tidak dikira. Jadi majoriti yang hadir. Dia bukan kita kalau tak hadir tu kira macam kira macam membangkang. Tak. It doesn't work that way. So katakanlah macam saya kata hari tu, katakanlah yang hadir itu ada 200 orang, maka perlu kepada 101 undi saja untuk usul itu lulus. Cukup lebih daripada satu undi untuk usul itu lulus. So sekarang ini yang lulus usul adalah sebanyak 100, hari ini ada 107. Okey, so kalau macam tu 107 apa maksudnya Iswardi? 107 tu sekarang ni pembangkang 95. Usul 107. Jadi PN lulus, usul tu lulus. Tetapi apa yang tidak lulus adalah majoriti kerajaan. 112 tu di mana sekarang ini? Ya, kita tidak menafikan. Orang dok fokus. Langkawi tak ada. Jerlun tak ada. Mukris dengan Mahathir. 8 orang warisan tak ada. So 8 campur 2, 10. So 95 campur 10, 105. So 2 lagi nak beza kan? Lepas tu ada beberapa orang, Christina Liu, saya tak tahu Christina Liu ada ke tidak hari ni, tetapi ada beberapa orang lagi tak ada, dia kata. So daripada situ kita kata, so tak cukup lah majoriti Iswardi. Ya, kita kata tak cukup daripada membangkang, itu satu. Tetapi kalau kita tengok daripada segi kerajaan, mana pergi yang lain? Yang sepatutnya, yang dikatakan tidak, yang sepatutnya ada 112 itu, di mana perginya mereka? Kenapa mereka tidak mengundi? Tengku Razali umpamanya. Semalam Najib dan juga Zahid tidak turun mengundi. Lepas itu ada macam Dato' Teo, dia datang lambat dengan siapa? Jeffrey. Bukan Jeffrey. Ya, daripada Sabah tu kan. Datang lambat. So dia tak undi pertama tak ada, tapi undi kedua dia ada. Akhirnya dia membawa kepada satu benda. Kita tak payah tengok pembangkang. Okey, alah Iswardi, kau memang kata tak tengok pembangkang. Kau pembangkang. Bukan. Kita tak payah risau pembangkang. Dia memang pembangkang. Dia tak ada majoriti. Itu normal. Tetapi isu dia, kenapa kerajaan tak ada satu jumlah yang besar untuk nak menentukan mereka boleh menjadi majoriti kepada usul tersebut? So kalau kita kata Anwar tak ada command kepada majoriti, dengan kata lain sebenarnya kerajaan pun tak ada. Dan jangan kita anggap mereka yang tak hadir itu sama ada pembangkang atau kerajaan, tidak menyokong Anwar dan bersetuju dengan Perikatan Nasional. Jangan kita anggap macam tu. Sebab usul ni sangat penting. Kalau usul ni sangat penting, kenapa mereka tidak hadir untuk memberi undi mereka? Itu yang pertama. Kedua, saya nak bagi tahu, ada yang kawan saya dekat Bina Negara, tim Bina Negara kata, Iswardi, habislah kita, kalahlah kita. Saya kata,
Saya dah cerita finite infinite game ni banyak kali dah. Saya kata, tuan-tuan, sejak bila dalam sejarah pembangkang kita boleh dapat undi pembangkang lebih daripada 80, 90 undi? Dalam sejarah pembangkang lah. Bila pernah dalam parlimen pembangkang boleh buat undi lebih daripada 80, 90? Inilah masa dia. Maksud saya macam ni, we have gone a long way. Kita dah pergi jauh sebenarnya. Kita dah jauh pergi. Itu saya kata semalam dalam saya punya posting. Yang kalah belum tentu kalah. Yang kalah tidak nampak kalah. Yang menang tidak nampak menang. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kalau kita faham politik negara kita, kita kena tengok politik negara kita bukan apa yang berlaku dalam esok, semalam, 2 hari lepas, 3 hari lepas, bulan ni, tahun ini, Februari yang lepas. Bukan. Kita kena tengok politik kita dalam tempoh masa sejak 1955. Pilihan raya yang pertama sebelum merdeka, 1955. Sehinggalah apa yang berlaku recently. Dan kita kena tengok politik kita dalam kerangka tersebut, baru kita nampak bahawa perubahan yang kita alami itu adalah satu perubahan yang sangat besar. Tidak pernah dalam sejarah politik Malaysia pembangkang mempunyai kuasa dan suara yang begitu besar. Besarnya suara kita, beza di antara undi kerajaan dan pembangkang sekarang ini adalah 95 tolak 107. 95 tolak 107, bezanya 12 kerusi je tuan-tuan. 12 undi je. Oh memanglah esok dia dah majoriti. Tak. Kau tak faham apa yang aku cuba sampaikan. Saya beritahu macam ni. DAP ditubuhkan 1965. PAS ditubuhkan sejak tahun sebelum 1950-an lagi. 45 dah ada di Gunung Semanggul, PAS. Tetapi berdaftar mungkin later. PAS dan DAP sudah ada sekian lama. Dan sebelum itu kita ada parti-parti yang lain yang ada untuk melawan. Sebelum itu Parti Perikatan, kemudian Barisan Nasional. 1973 Barisan Nasional diwujudkan. Daripada momen merdeka sehinggalah ke tahun 2008, sehingga tahun 1999, tidak ada satu gabungan ataupun satu individu parti yang dapat menggugat Barisan Nasional. Tidak ada dalam sejarah. Berjayanya propaganda dan juga kerja yang dibuat oleh Barisan Nasional sehingga kan tidak ada dalam sejarah politik Malaysia parti pembangkang berjaya hampir nak menumbangkan kerajaan. Hampirlah berlaku adalah 1969. Hampir, itu pun tak berjaya. Sebenarnya itu tak berjaya. Dan 1969 tu darurat itu bukan atas dasar pembangkang nak menang, bukan atas dasar DAP buat riot sebagainya dekat Kuala Lumpur. Itu bukan atas dasar itu. Dia atas dasar lain sebenarnya. Atas dasar politik lain. Itu cerita lain lah saya malah nak cerita hari ini. Saya bagi hint minyak kat Sarawak. Itu saya bagi hint. Untuk ambil minyak dekat Sabah dan Sarawak. Itu saya bagi hint. Tetapi dalam sejarah tidak pernah ada dan tidak ada parti yang boleh menggugat secara individu dalam politik Malaysia, lanskap politik Malaysia. Barisan Nasional. Sehinggalah wujudnya satu parti yang dinamakan Parti Keadilan Rakyat. 1999, mula-mula Parti Keadilan Nasional, PKN. 1999, yang Mahathir kata pada masa itu adalah parti nyamuk. Diwujudkan. Dia kata, alah, this is just another party. Masa Mahathir buat statement tu, saya tengok dalam TV. Dia kata bahawa ini adalah another parti nyamuk, dia kata, yang akan die out. Macam parti-parti lain, kita ada Hamim, kita ada Berjasa, kita ada banyak parti-parti yang sebelum itu, yang tumbuh kemudian mati, yang tumbuh kemudian mati, yang tumbuh kemudian mati, yang bertahan 4-5 tahun, lepas tu mati. Yang ada masa itu DAP, yang ada PAS. Dan PAS dan DAP ni, UMNO tahu. Mereka dah main sentimen bangsa, sentimen agama berpuluh tahun. DAP dan PAS tidak akan boleh bersama. Tak akan boleh dia orang nak duduk. Tak akan boleh dia, mustahil. Ya Allah, macam mana kita kata, dia macam minyak dengan air yang mustahil untuk parti ini boleh duduk bersama dan dibuktikan sejak tahun 1965. Sejak penubuhan DAP, sehinggalah 1999, tak terfikir di akal PAS dengan DAP ni boleh bergabung dalam satu parti. Pernahlah 1969 ada. Loose coalition tu ada. Tetapi satu gabungan yang boleh meletakkan dua tokoh di bawah satu pentas yang sama, di bawah satu naungan yang sama, tidak boleh berlaku melainkan pada 1999. So, apa beza 1999?
Satu parti yang dinamakan Parti Keadilan Nasional yang dipimpin bukan oleh Anwar Ibrahim, tetapi oleh seorang wanita yang tak tahu politik, tak pernah terlibat dengan politik, yang tak reti apa-apa tentang politik, bercakap depan publik pun tak pandai. Nama dia Datuk Seri Wan Azizah. Masa tu Anwar bukan masuk jela tetapi ditahan lah. Datuk Seri Wan Azizah, seorang wanita yang tak tahu apa-apa. Ada orang kata kudos kepada Anwar. Dia guna nama Anwar. Yes, betul. Credibility Anwar dan sebagainya. Tetapi suka atau tidak, beliau terpaksa, saya ingat lagi, terpaksa terjun ke medan politik untuk nak menyelamatkan negara kita. Dan pada waktu itu, wujudnya Barisan Alternatif. Barisan Alternatif ini menggabungkan Parti Perikatan Nasional, kemudian Parti Sosialis tu yang sekarang lepas tu bergabung lah, PKN, kemudian DAP, kemudian PAS. Orang kata alah mustahil gabungan ini boleh berlaku, terlalu pelik. Satu ni Parti Sosialis, satu PKN yang kita pun tak tahu arah tujuan dia kecuali Parti Anwar Ibrahim, satu parti ekstrim agama nama PAS, satu parti ekstrim, dia katalah parti ekstrim Cina nama DAP. Mustahil parti-parti ini boleh bersatu. Dia bergabung. Gabungan ini, tuan-tuan dan puan-puan, 1999 menggugat Mahathir. Sehingga kan pada masa itu di Sarawak, bertandingnya calon Sarawak pada waktu itu, hampir-hampir Taib Mahmud kalah. Lepas tu blackout, tuan-tuan dan puan-puan. Blackout, hampir-hampir Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu kalah. Kan, beberapa calon yang Sarawak ni orang anggap macam fixed deposit BN, hampir-hampir Ketua Menteri Sarawak kalah. Sampai dia pindah daripada situ ke Mukah. Mukah ni adalah kawasan Parlimen Dun Selamat lah. Kota Semarahan masa itu di Dun Moratuang, pindah ke Moratuang, kata salah saya. Pindah ke Mukah, lari dia Ketua Menteri tu. 1999, gagasan itu kita nampak. Semangat rakyat nak bangkit tu nampak. Sebab apa? Tidak pernah ada satu parti. Yang wujud parti-parti sebelum ni, semuanya bercakap antara dua. Dia main sentimen bangsa atau main sentimen agama. Kecuali gerakan. Gerakan tu lain sikit. Tetapi majoriti parti yang besar, semuanya sama ada parti bangsa atau parti agama atau parti kenegerian macam kat Sarawak. Banyak parti negeri. What happened? Apa yang berlaku? 1999, kita bermula dalam keadaan tak ada apa, tuan-tuan. Parti nyamuk. Duit pun tak ada. Kita ditangkap. Ramai masuk penjara, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai kena tahan ISA. Kalau masuk demo pun memang kena buang kerja, kena tangkap, kena masuk polis, kena follow oleh SB. Itu normal. 19, with all the intimidation, media bukan kita punya. Surat khabar, radio, TV, semua bantai kita. Kita hampir menang. 2004, kita berpecah, kita bergaduh. Masa tu bergaduh. Barisan Alternatif pecah. Kita pun nak membentuk, kita tak berjaya, kita kalah teruk. Even teruk daripada sekarang. Bayangkan, Kelantan tinggal satu kerusi parlimen. Yang tinggal masa tu PKR satu je, Pematang Pauh. Dengan Miri masih ada. Ada beberapa lah. Tak banyak kerusi, tuan-tuan. 2004. Ni saya bawa sorot balik ni budak-budak muda nak kena faham sejarah ni. 2004 sebab apa? Masa tu Mahathir letak jawatan 2003. Pak Lah take over. Gagasan Islam Hadari. Ada had, ada hari. Masa tu memang orang nampak Pak Lah ni sebab apa? Rakyat Malaysia dah bosan dengan Mahathir. So mereka nak satu kerajaan yang baru dan dia harap Pak Lah boleh membawa Malaysia baru. Tapi tak boleh. Sebab Pak Lah ni, saya nak bagi tahu satu benda, dalam pada saya sempat Mahathir, Pak Lah, Najib dan juga Muhyiddin sekarang ni tolak tepi Pakatan Harapan. Bagi saya, Pak Lah dalam BN dan juga yang bukan PH ni, Pak Lah lah antara Perdana Menteri yang baik. Tetapi dia silap. Dia orang yang baik di kalangan perompak dan penyamun. Perompak dan penyamun tak nak orang baik. Mereka nak perompak dan penyamun juga. Sebab mereka nak ada kepentingan yang dia nak jaga. So Pak Lah dijatuhkan 2004. 2008. Tuan-tuan, ingat PKR diwujudkan 1999. Dia lead. Barisan Alternatif gagal. Diwujudkan Pakatan Rakyat. 2004 kalah teruk. 2009, 2008
kita menang 5 negeri. Termasuk wilayah 6. Wilayah tak kira lah. Kita menang 5 negeri. Apa kita menang? Kita menang Kedah. Kita menang Kelantan masa tu. Kita menang 1999 kita menang Terengganu, Kelantan okey. Tapi masa tu kita menang Selangor, itu first time. Lepas tu kita menang Perak. Lepas tu kita menang Penang. Lepas tu kita menang Kedah. Lepas tu kita menang Kelantan di bawah Pakatan Rakyat pada waktu itu. Macam mana terfikir satu kerajaan DAP PAS boleh dijaga oleh orang daripada Parti Keadilan Rakyat? Ada orang kata, alah tak payahlah PKR ni nak jadi abang long. Dia bukan masalah abang long. Rasulullah sendiri sebut dalam hadis, kalau kamu memusafir lebih daripada 3 orang, kena lantik ketua. Dia bukan kita nak jadi ketua. Tetapi natural born leader tu kena ada untuk lead the way. Isu dia, bila kita mula mempersoalkan sekarang ini, Anwar Ibrahim tak berjaya membawa majoriti. Saya nak bawa ke cerita tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Daripada 1999, kalau kita tengok 1965 sehinggalah sekarang, 2013 kita menang 5 lagi negeri. Kalah lagi lah, lepas tu jatuh lagi Perak. Kalau jatuh lagi Perak, tak apalah. 2008 jatuh lagi. 2013 jatuh lagi. 2018 jatuh lagi. 2008 jatuh, 2009 jatuh, 2000 saya tak ingat, one of those, tapi jatuh. But kalau kita faham daripada segi momentum, daripada Parlimen 2004 kita tinggal 1-2 kerusi, sekarang ini kita ada 95 kerusi pembangkang. Masa tu kita mungkin ada dalam 7-8 kerusi, 8 kerusi kalau tak silap. 2004, 16 years later, 16 tahun kemudian, kita ada 95 kerusi. Sebenarnya 108 kerusi. Tidak pernah di-imagine oleh akal yang sihat. Kalau kita boleh go back in 1990s dulu, kita kata pembangkang boleh dapat lebih daripada 100 kerusi. Kita kata gila, kita kata. Sebab zaman Mahathir semua 2/3 je. Zaman Pak Lah lagi lah habis. Memang lebih 2/3. Tapi 2008, 2013, 2018, kita buktikan kita telah berjaya. Sedikit-sedikit nak pecahkan benda ni. Tuan-tuan, nak pecahkan benda ni, dia bukan senang. Kita kena faham institusi Barisan Nasional dan juga golongan-golongan yang mendokong dan menyokong mereka, yang mempunyai dana bilion dan trilion dengan bisnes bilion dan trilion ini, sudah bermula semenjak sebelum merdeka. Baca buku The Origin of Malay Nationalism. Baca buku tu. Baru faham. Sebelum merdeka dah ada. Dan kita dipecah dan perintah dengan 3 parti terbesar, Melayu, India dan Cina, MSC, MCA dan juga UMNO. Kita dipecahkan bangsa supaya kita tidak bersatu. Timbul satu parti. Rentas bangsa, rentas agama, rentas negeri. Membimbing dan membawa adik-adik lah, kira adik lah. Jangan terasa hati aku kata adik pula. PAS dan juga DAP pada masa itu. Lepas tu keluar orang PAS bentuk amanah pada tahun 2016 dengan DAP. Lepas tu bersatu pula nak join, lepas tu hianat. What I'm trying to say is, we have gone a long way. A long way baru dalam 21 tahun. 21 tahun ni tuan-tuan, bukan tua. It's still young. Tapi Suhardi Anwar tak jadi Perdana Menteri lagi. Sabar. Dan Anwar tak perlu jadi Perdana Menteri untuk rasa bangga mencapai apa yang dia nak capai. Who would have ever thought? Dulu saya ingat cikgu sekolah menengah saya kata. Dia kata apa? Cikgu sekolah menengah saya ni orang Semenanjung, orang Selangor. Cikgu sejarah. Dia kata apa? BN ni, kita letak kerusi pun, kita letak monyet pun, kita letak mangkuk pun bertanding situ, menang dia kalau pakai logo BN. Ini tahun 1992-93 masa tu. Dia kata, letak apa saja, menang dia. Pada masa itu, orang percaya apa saja. Mahathir songlap 30 bilion. Lim Kit Siang sebut kat dalam parlimen. Lim Kit Siang kena bu. Lim Kit Siang sebut dalam parlimen. Lim Kit Siang kena bu. Oh, inilah dia. Rasis Cina cuba untuk menjatuhkan orang Melayu yang berjaya. Dia guna sentimen bangsa. Sedangkan duit rakyat. Lim Guan Eng kena tangkap sebab nak membela nasib seorang budak Melayu yang dirogol di bawah umur.
But now, look where we are. Kita tak ada majoriti sebagaimana yang majoriti yang disebut. Mungkin lepas ni ada lah. Yang tersimpan tu, yang cerita SD tu lain. Tapi yang nyata sekarang ni kita ada 95 yang mengundi. 8 tak mengundi daripada warisan walaupun mereka berada di Kuala Lumpur dengannya. Langkawi tak mengundi. Jerlon tak mengundi, so ada 10. So kalau 95 campur 10, kita ada 105. Seorang meninggal, 106 warisan. So kalau kita tengok dalam keadaan tersebut, tidak pernah terfikir di akal bahawa pembangkang akan mempunyai lebih daripada 100 kerusi. Dulu tahun 2008 ke 2013, kita dapat 80 kerusi itu pun dengan undian majoriti pada masa itu lebih daripada 50% pun kita dah bangga. Sekarang ini dengan 100 lebih kerusi, kita rasa macam kenapa ni? Apa ni Anwar? Kau tak layak jadi ketua pembangkang. Kau patut letak jawatan. Kita kena buat haluan sendiri. Bang, pembangkang tidak pernah sampai ke tahap ini, tuan. Pembangkang tidak pernah ke tahap sampai lebih 100 kerusi. Tidak pernah ke tahap yang macam mana yang ada sekarang ini. Kau kena sabar. Dan musuh kita, apa kekuatan yang dia ada? Apa kekuatan musuh kita ada sekarang ini, tuan-tuan? Perikatan Nasional menang pilihan raya ke berapa? Pilihan raya lepas, PRU ke-14 pada tahun 2018, ada tak satu parti nama Perikatan Nasional? Ada tak satu parti yang bernama Perikatan Nasional kat situ? Ada tak parti bernama GPS kat situ? GPS wujud lepas PRU ke-14. Tetapi GPS yang memerintah Sarawak. BN dah tak wujud kat Sarawak. PN yang memerintah Malaysia. Mereka ni datang daripada mana? Oh, Agong yang melantik mereka. Agong tidak pernah melantik mereka. Sebab ini bukan negara yang di mana pemerintah tu dilantik oleh Agong macam Brunei. Ini negara itu dilantik oleh rakyat. So Agong jangan bawa Agong dalam permainan ini. Agong hanya melaksanakan tugas baginda untuk memastikan tidak ada lakuna, tidak ada kekosongan, tidak ada gap. Kerana masa itu Mahathir meletak jawatan jadi Perdana Menteri. Kenapa dia letak jawatan dia jadi Perdana Menteri? Sebab dia nak bagi Perdana Menteri itu kepada seseorang yang dia boleh kontrol. Dan orang itu nama dia Muhyiddin Yassin. Orang itu nama dia Muhyiddin Yassin, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak kata macam mana, sedangkan itu hakikat yang kita kena faham sekarang ini. Oh, dia kata saya dalam bawah ni dia gaduh dengan Azmin kan, dia kata alah gaduh tu bukan kita tak tahu, itu permainan je. Dia kata apa? Oh, tak ada, saya sebenarnya kalau saya betul-betul nak jadi Perdana Menteri, dia kata. Kalau sekiranya saya hendak menjadi Perdana Menteri, saya yang kena jadi Perdana Menteri, dia kata. Saya yang sepatutnya pergi ke depan jadi Perdana Menteri, bukannya orang lain. Kalau dia pun tahu, kalau dia jadi Perdana Menteri, bodoh lah. Orang tahulah dia khianat. It's so obvious. You pull down the government, you resign, now you appoint yourself to become the Prime Minister. It's going to be so obvious. So what are you going to do is, you appoint someone that you can control. Nama dia Muhyiddin Yassin. Kita dah tahu. Mahathir ni daripada dulu macam ni. Bagi budak-budak dak-dak muda ni yang tak faham ni, yang tak hidup zaman pemerintahan Mahathir. Saya hidup dari 1981 pemerintahan Mahathir. 1981 saya dah aware dah apa yang berlaku dalam dunia. Ke zaman dia letak jawatan 2003. Saya melalui zaman dia. Dan Mahathir ni dia tak akan letak orang yang dia tahu tak boleh kontrol. That's why Musa Hitam down, Tengku Razali down, Anwar Ibrahim down. Dia lantik siapa? Dia letak Ghaffar Baba. Minta maaf lah kan. Ghaffar Baba lantik jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas tu turun Ghaffar Baba, dia lantik Pak Lah. Kerana apa? Dia ingat Pak Lah boleh kena kontrol. Rupanya Pak Lah tak boleh kena kontrol. Jambatan bengkok tu dia tak boleh nak kontrol, tak boleh nak ni, tak decide. Dia jatuhkan Pak Lah, dia naikkan Najib. Ingatkan Najib ni boleh lah. Najib pun sama 2 kali 5. Lagi besar sakau dia daripada Pak Lah dengan daripada dia sendiri. Bayangkan bodoh dan bangangnya, dia ambil duit masuk dalam akaun sendiri. Kot-kot pijak lah sikit, janganlah masuk dalam akaun sendiri. Kan at least Azmin tu pandai lah juga, Zuraidah tu pandai lah juga, tak masuk dalam akaun sendiri. Ini bilion masuk akaun sendiri. Lepas tu kata, saya tak tahu pun duit tu masuk dalam akaun saya. Lagi bangang rupanya.
Dia ingatkan boleh kontrol. Rupanya dia sakau lebih daripada aku. Masuk Pakatan Harapan, dia ingatkan Pakatan Harapan ni boleh lah ikut cakap dia. Tak boleh. So, tak boleh dia orang ni. Kita kena lantik orang baru. Siapa? Muhyiddin Yassin. So, kita bawa satu keadaan politik. Kita lihat dalam keadaan politik sekarang ni. Itu saya kata, ada orang kata Iswadi kalah lah kita. Saya kata ini kita bukan main bola. Jangan kita tengok sekarang ini, sekarang ini kita dah tak boleh bentuk majoriti. Yes, betul. Tetapi kita tengok from where we came. Daripada mana kita bermula. How decent we were. Betapa kecilnya kita pada waktu itu, 1999. Sekarang ini, daripada tak ada apa, 1999. Kalah semua, kena tangkap, kena buang kerja. Meninggal, ada meninggal miskin. 2020, look where we are right now. 108 kerusi pembangkang di dalam parlimen. Tak kisahlah dia sokong kita ke tidak, tu tak penting. Meaning to say apa? Don't you think kalau kita nampak pattern dia? Can't you see the pattern? And even worse, Bersatu dan UMNO sekarang ini bergaduh. Even at the highest time of BN tahun 2004, kita still survive. Ini kan pula at the lowest point of UMNO, of Parti Melayu. Takkan kita masa ni dah nak give up? Takkan masa ni kita nak give up? Nak lantik siapa jadi ketua pembangkang? Siapa yang layak? Siapa yang layak? Itu saya kata, yang menang, yang majoriti tu, tak payah seronok sangat. Kamu majoriti apa yang kamu punya majoriti tu daripada mana? Pembangkang solid. PH solid. Yalah, warisan je lah. Itu. Ya. Lepas ni lawan tetap lawan. Kita pun dah tahu. Tetapi Barisan Nasional, Perikatan Nasional, UMNO dia tak boleh nak kekang. UMNO tak boleh nak kekang. PAS tak boleh nak kawal. Azmin tak boleh nak kontrol. Akhirnya Muhyiddin Yassin garu kepala. Lepas ni aku tak tahu. Lepas ni nak macam mana nak menghadapi pilihan raya. Sebab itu bila Azmin Muhyiddin kata, kalaulah ditakdirkan saya nak buat pilihan raya kalau tak kerana COVID. Tipu je lah. Sebenarnya dia tak nak buat pilihan raya. Dia takut nak buat pilihan raya sekarang. Yang image bagus tu image Muhyiddin, bukan image Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional tu ada apa? Ada Menteri Aiswam. Ada Menteri Doraemon. Ada timbalan-timbalan menteri yang entah tak tahu, yang tahu tunjuk jari tengah je. Siapa? Willy Mongin. Hari ni tunjuk jari tengah. Minta maaf lah orang Bidayuh. Orang Bidayuh minta maaf, saya kata. Tolonglah buang pemimpin macam ni. Bagi malu orang Bidayuh je. This is the level of kerajaan yang ada. GPS adalah parti yang akan ikut siapa je jadi kerajaan. PH jadi kerajaan pun dia orang akan sokong. Satu parti yang tak ada loyalty GPS. So siapa lagi yang akan ada kekuatan selepas ini di kalangan Perikatan Nasional ni? Siapa ada kekuatan? Di kalangan bukan Melayu atau kerusi yang campur, kat mana kekuatan mereka? Parti mana yang ada kekuatan? Tak ada. PAS, UMNO, Bersatu. Tiga-tiga parti Melayu Islam. Mana parti mix? Jadi kepada orang bukan Melayu, kalau anda masih sokong Perikatan Nasional, ambil ni tapak tangan ni, tepuklah dahi kepala sendiri. Tak payah. Dia orang tak akan membela anda. Bajet sekolah Tamil pun dikurangkan lah. Daripada 50 bilion ke 29 bilion je. Bagi malu je. Bajet tahfiz pun dikurang.
Kerajaan Islam apa? Terima kasih yang menonton saya sekarang ini. Kan? Terima kasih yang bersama dengan saya. Terima kasih yang menonton saya. Saya nak bagi tahu, maklumkan yang pertama bahawa kita akan ada satu Zoom meeting. Zoom. Saya akan buat satu link untuk Zoom nanti di mana saya jemput semua audiens saya untuk menyertai link tersebut. Tapi saya akan bagi tarikh dan juga masa, dan kita akan ada live interaction insya-Allah. Kedua, siapa yang berminat untuk nak derma, kita masih open kepada sebarang derma, dan selepas itu resit boleh hantar ke 014-6402434 admin saya dan bagi tahu derma tu untuk tujuan apa, dan insya-Allah kita akan sampaikan kepada yang memerlukan. Jangan dibebankan Ustaz Abid Liu seorang-seorang je, kita pun boleh membantu. Yang ketiga, kita masih lagi buka leadership camp kita, masih juga buka kita punya leadership class kita yang akan berlaku pada bulan Januari nanti. Terima kasih kepada yang menonton saya. Akhirnya saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, jangan pernah putus asa. Game ni masih jauh.